Oke, salam dan salam sejahtera, dan saya ingin menjawablah kenyataan yang dikeluarkan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ini. Yang mana dalam kenyataan yang keluar di media hari ini bahawa 245 calon PN akan tanda tangan aku janji. Dan dalam kenyataannya juga beliau mengatakan bahawa bagaimanapun aku janji tersebut tidak meletakkan sebarang nilai denda sebagaimana yang dilakukan setengah parti lain sebelum ini. Kita tidak buat begitu kerana kita yakin calon-calon PN berpegang teguh kepada janji dan akad sumpah. Aku janji tersebut dibuat oleh pada PRN Melaka dan Johor serta pilihan raya umum yang ke-15. Aku janji ini biasanya memastikan mereka tidak terlibat dengan rasuah berpegang kepada perlembagaan serta undang-undang. Ini pada saya asas saja. So Tan Sri Muhyiddin Yassin tak payahlah nak hipokrit sangat dalam berbicara. Rakyat hari ini bukan bodoh. Saya menjawab kenyataan ini kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin ini adalah kepalanya penyamun-penyamun yang telah pun membuat porak-peranda di PRU ke-14, yang mana beliau sendirilah yang pun mencuri ahli-ahli parlimen daripada parti lain untuk bergabung dengan beliau, yang mana telah pun kita tahu disogok untuk menyokong beliau dengan jawatan-jawatan, dengan pangkat, dengan mungkin sejumlah juga wang ringgit. Ini adalah sesuatu yang Tan Sri Muhyiddin Yassin tak payah nak sembunyikan. Seluruh rakyat Malaysia ni tahu. Dan isu beliau mengatakan tak payahlah kita nak meletakkan sebarang nilai denda, dia kata. Kawan-kawan kena ingat, sekarang ni parti yang ada di Malaysia ni, yang mana apabila nak menjadi calon, siapa yang akan tanda tangan, siapa yang nak luluskan calon ini supaya menjadi calon, adalah ketua parti ataupun pengurusi parti ataupun presiden parti. Ini orang yang bertanggungjawab. Maka dalam aku janji yang mereka nak tanda tangan ini, sekiranya mereka letak denda hari ini pun pada saya tidak menjadi masalah. Nak letak tak letak pun tak jadi masalah kerana sudah pun terpakai RUU Anti-Lompat Parti. Sebab itu Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak boleh lagi mencuri ahli parlimen daripada parti lain untuk bergabung dengan Perikatan Nasional itu. Dan akhirnya hari ini mereka seolah-olah gila talak dan sebagainya untuk nak menjadi kerajaan. Itu yang dia duk sibuk kata kami ada 115. Itu yang Presiden PAS duk kata kami dah cukup jumlah. Jadi tak payah nak tunjukkan kebodohan nyata diri kita ataupun nak menunjukkan seolah-olah kita ni bijak. Akhirnya dilihat oleh rakyat sebagai pembelit, penipu, pembohong, suka berselindung di sebalik kata-kata. Kerana itulah, kerana tidak perlu lagi kita takut sangat. Akur janji itu untuk kita sign watikah itu adalah untuk melepaskan agar mereka itu jadi calon. Sekiranya mereka melompat kali ini, walaupun daripada Perikatan Nasional, daripada kerajaan yang gabungan ada dalamnya hari ini, mereka tetap akan akur bahawa akan berlakunya pilihan raya kecil di kawasan yang mereka tandingi ini. Ataupun akan dibuang parti. Maka siapa yang sanggup? Walaupun jadi pembangkang, sekurang-kurangnya kita dah pun bertanding menang. Dan sebagai manusia lah asasnya, kita juga naklah gaji. Kita bukan nak hidup ni free dalam dunia ni, makan datang. Mungkin Tan Sri Muhyiddin Yassin macam tu lah. Terlalu banyak duit rasuah yang telah pun kita nampak melalui Jana Wibawa yang baru-baru ini, melalui akaun yang telah pun masuk dalam akaun Parti Bersatu dan sebagainya. Tapi rakyat biasa ni, calon-calon yang ada ni, macam mana? So, itu yang saya nampak daripada kenyataan Tan Sri Muhyiddin Yassin ni. Sebab itu saya kata kepada rakyat bahawa pemimpin-pemimpin bersatu ni, mereka ni banyak sangat penipuan dalam mereka bercerita. Tidak nampak kejujuran mereka. Contoh apa yang Tan Sri Muhyiddin Yassin cakap ni. Yang konon-kononnya seolah-olah nak menyindir kepada parti lain. Hak Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kerana Tan Sri Muhyiddin Yassin dah tahu orang lain tidak akan mencuri ahli parlimen adun orang lain. Tapi Tan Sri Muhyiddin Yassin mengamalkan prinsip ini, maka dia tahu Pakatan Harapan tak melakukan perkara ini. Sebab tu apabila jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan, cuma tinggal beberapa kerusi lagi untuk Pakatan Harapan memerintah waktu itu. Sebab itu kerajaan Tan Sri Muhyiddin goyang. Tarik aja 4-5 orang daripada kerajaannya, dia sendiri tergolek. Ini kalau dia menjadi kerajaan itu hari ya, dia kata ada 115 ahli parlimen menyokong beliau ya.
itu adalah satu majority yang sudah boleh memerintah tetapi tidak kukuh. Yang boleh memerintah kita tahulah 112. Sekarang ni kalau kamu ada 115, buat apa? Majoriti yang sangat tipis yang akhirnya apa yang nak dibentangkan di parlimen kadang-kadang tidak boleh lulus dan akhirnya pembalahan berlaku, undi usul percaya tak percaya dan sebagainya dalam parlimen itu. Jadi ini sebenarnya. Jadi dia momokkan macam-macam cerita. Sabarlah Presiden PAS dengan pemimpin-pemimpin yang berada dalam Perikatan Nasional yang tak faham. Seolah-olah mereka propagandakan isu-isu ini, menipu rakyat dengan sewenang-wenangnya. Hari ini rakyat bukan bodoh. Rakyat yang tidak payah lagi nak jadi calon pun, yang tidak payah duduk dalam politik pun, mereka tahu dah kancah politik ni macam mana. Mereka tahu dah parlimen tu nak tubuhkan kerajaan dan berbagai-bagai apa yang sepatutnya teknikal politik ni. Semua rakyat dah tahu. Jadi hari ini bukan macam dulu. Boleh kamu orang perbohongkan rakyat dengan perlembagaan, dengan bagaimana seorang ahli parlimen itu, bagaimana seorang adun itu. Hari ini rakyat semua maklumat di hujung jari. Jadi sama juga ulasan Tan Sri Muhyiddin Yassin ni tadi, dalam isunya beliau nak kena menandatangani ini watikah untuk kita nak jadi calon. Kalau daripada mereka suatu masa ada orang adun daripada Bersatu ataupun daripada PAS melompatlah ke parti lain. Percaya atau tidak, perkara yang sama dibuat oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ataupun Presiden PAS akan buang orang ini dari parti, akan mungkin saman, akan juga gugur kelayakannya sebagai wakil rakyat di satu kawasan itu. Jadi apa bezanya? Bezanya pula kalau kita lihat dengan PKR, kenapa kita buat akur janji juga dengan denda? Kerana kos kita untuk nak menaikkan calon ini tadi bukan saja melebihi 10 juta seperti mana yang berlaku dengan Zuraida ini. Tetapi kita guna jentera parti. Kita gunakan keistimewaan-keistimewaan yang ada dalam parti kita, gabungan kita. Dan yang mana kamu melompat telah pun menipu rakyat di kawasan itu. Dengan rakyat waktu itu menyokong kamu atas dasar parti, bukan atas individunya. Ini terbukti kepada Zuraida, kepada Azmin yang mempunyai kekuatan yang betul-betul kuat dalam PKR dulu. Azmin Ali itu timbalan Presiden PKR. Yang mana apabila dia rasa bahawa dia mempunyai kekuatan sendiri, melompat, kita tengok tergolek di Gombak. Jadi kita membuat aku janji tersebut kepada mereka-mereka ini dulu atas dasar tidak ada lagi RUU anti lompat parti. Maka hari ini RUU anti lompat parti telah pun dibentangkan di parlimen dan akhirnya telah pun berkuat kuasa dan juga di beberapa negeri telah pun dilaksanakan dengan baik. Ini berlaku dekat Pulau Pinang dan beberapa negeri yang lain. Maka dah terguna pakai, akhirnya ini menyelamatkan politik negara kita ini agar tidak berlakunya kata-kata ini melompat sewenang-wenangnya. Bukan semua ahli politik ini mempunyai hala tuju yang jelas. Dalam PN, rata-rata ahli politik yang nak menjadi calon hari ini adalah pada saya kualitinya pun low. Tidak mempunyai kualiti yang bagus. Berapa ramai anak muda yang mereka calonkan untuk dinaikkan sebagai tokoh muda. Ramai daripada mereka adalah kalangan-kalangan yang sembang kosong, sembang kedai kopi saja. Yang tidak menunjukkan diri mereka ini mempunyai hala tuju perjuangan dalam bagaimana nak membentuk negara ini. Calon-calon daripada PAS, semuanya bermain isu kaum dan agama juga yang kita lihat. Sentimen yang tidak menguntungkan rakyat. Hari-hari menceritakan kerajaan ini tak bagus, kerajaan ini macam ni lah, hanya berjanji kosong lah. Tapi saya tengok mereka hidup juga, pemimpin-pemimpin PAS begitu juga mewahnya. Tak ada pula mereka bergolak bergadai untuk nak membantu rakyat dengan mereka sanggup korbankan diri mereka sebagai ahli politik. Jadi propaganda mereka ni termasuk Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau betul Tan Sri Muhyiddin Yassin melihat rakyat susah, kau bergolak bergadai lah. Jadi saya tidak nak ulas panjang-panjang dalam isu ini. Parti seperti PKR yang mana parti jalanan itu baru betul parti jalanan. Ditubuhkan di jalanan dan akhirnya kita juga tak punya dana dahulu awalnya. Bukan PKR itu semudah-mudahnya. Di PRU ke-14 kita nak memenangkan calon.
Yang dimain oleh walaon. Anwar banyak duit luar negara. PKA dapat dana politik dari ni. Saya dengar boleh, tapi bolehlah saya kata kepala otak engkau. Dr. Wan Aizah tu terpaksa menggadai rumah kerana duit PKA tak cukup. Itu sudah cukup lah. Saya tidak nak ulas panjang-panjang. Nasib juga waktu tu Rafizi tu ada buat inbox waktu tu. Adalah juga duit sikit bantu calon. So itulah dia. So saya tak nak ulas panjang-panjang dan sekian. Terima kasih. Thank you.